Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Akmal Izan. Saya ingin membentangkan subjek pengucapan awam yang bertajuk hubungan etnik. Okey, saya akan membentangkan sedikit sebanyak tentang pandangan stereotip etnik Melayu terhadap sikap etnik yang lain. Pertama, saya akan menerangkan berkaitan pengenalan. Okey. Stereotip ialah gambaran berlebih-lebihan tentang sesuatu perlakuan baik atau buruk yang ditunjukkan kepada sesuatu kumpulan etnik oleh etnik lain. Selain itu, memberi kesan terhadap hubungan sosial masyarakat majmuk dengan sesuatu etnik memandang rendah kepada kelompok etnik lain yang membatas interaksi dan membangkitkan semangat perkauman. Konsep etnik terbahagi kepada dua, iaitu etnisiti dan etnosentrisme. Maksud konsep etnik ialah kelompok manusia yang mengamalkan budaya yang hampir seragam termasuk adat besar, pakaian, bahasa dan kegiatan ekonomi. Maksud etnisiti ialah kebudayaan sub-budaya yang jelas yang menyatukan anggotanya dengan sejarah, nilai, sikap dan tingkah laku yang sama. Yang seterusnya ialah etnosentrisme. Etnosentrisme ini lebih kepada kepercayaan rasa bangga yang wujud dalam kalangan anggota sesebuah kelompok etnik. Dan seterusnya, budaya dan etnisiti mereka adalah jauh lebih baik dan hebat dari kelompok yang lain. Sekarang saya akan menerangkan tentang punca-punca berlakunya stereotip. Punca utama berlakunya stereotip ialah peristiwa 13 Mei 1969. Antara punca-punca tersebut ialah sosial, ekonomi, politik. Terusnya, saya akan menerangkan tentang sosial, iaitu pemisahan penempatan dan pengasingan pendidikan. Pemisahan penempatan ialah orang Melayu tinggal di luar bandar, orang-orang Cina tinggal di bandar, kaum India kebanyakannya pula tinggal di kawasan pedalaman. Itu adalah antara punca pemisahan penempatan. Terusnya, pengasingan pendidikan iaitu seperti wujudnya sekolah jenis kebangsaan. Contohnya SJKC, Sekolah Kebangsaan Cina, dan SJKT, Sekolah Kebangsaan Tamil. Kedua, ekonomi. Saya akan menerangkan dua ekonomi, iaitu dominasi sektor ekonomi dan perbezaan pekerjaan. Dominasi sektor ekonomi ialah mewujudkan jurang pendapatan gaji antara etnik, iaitu Cina, Melayu, India. Yang kedua, perbezaan pekerjaan, iaitu orang Cina menjalankan perniagaan dan juga di kawasan-kawasan Lombok sebagai pelombong. Selanjutnya, orang India kebanyakannya pula sebagai buruh askar kerajaan dan pekerja di ladang. Dan seterusnya, orang Melayu di luar bandar sebagai petani atau nelayan kecil. Yang ketiga, politik. Politik perkauman ialah isu-isu perkauman diperlakukan untuk kepentingan sesuatu pihak dan mendapat sokongan rakyat. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang pandangan stereotip. Wujud daripada pengalaman dalam kehidupan seharian setiap etnik sehingga membentuk imej atau label terhadap kumpulan etnik yang lain. Sekarang ini saya akan menerangkan Melayu terhadap Cina. Cina pandai dalam perniagaan tetapi kedekut untuk berkongsi ilmu. Dan Cina mempercayai membakar kertas wang, kereta, rumah yang akan dibawa si mati. Kemudian, Melayu terhadap India. India tidak maju dalam perniagaan tetapi bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Dan India membakar mayat dan membuang abu si mati ke dalam sungai. Seterusnya,
saya akan memberikan contoh-contoh gambar upacara Cina membakar kertas. Okey, ini pula contoh sambutan Thaipusam untuk orang kaum India. Antara kesan-kesan yang terjadi dalam etnik ini ialah jurang antara kaum semakin renggang. Kaum semakin renggang disebabkan antara kaum Cina, Melayu, India tidak lagi mau bersatu disebabkan mereka mempunyai kepercayaan masing-masing. Terusnya, mentaliti setiap kaum tidak berkembang. Contohnya, 3 kaum ini tidak lagi mau berkembang antara satu sama lain. Kesan yang ketiga ialah ekonomi negara akan meleset disebabkan kaum tidak berkembang dan tidak mau bersatu padu untuk memajukan negara. Kesan yang keempat, stereotip mempengaruhi manusia berfikir dan tingkah laku. Hal ini disebabkan sosial dan politik yang berleluasa di masyarakat kita. Antara cadangan untuk mengatasinya ialah melalui hubungan antara kelompok. Contohnya, berkumpul membuat satu kempen penginsafan antara 3 kaum supaya mereka bersatu padu kembali. Antara cadangan untuk mengatasinya ialah melalui sosialisasi dan melalui persekitaran sosial, juga melalui penyadaran diri. Saya akan terangkan cadangan dengan lebih jelas, iaitu melalui hubungan antara kelompok. Semakin erat berinteraksi yang terjadi, maka prasangka dan stereotip negatif akan berkurang. Kedua, melalui sosialisasi dengan cara pemikiran dan tidak berprasangka buruk. Yang ketiga, melalui persekitaran sosial dengan memerlukan pemerintah untuk melakukan upaya mengurangi prasangka. Dan yang keempat, melalui penyadaran diri dengan family dan kawan. Kesimpulannya yang semua saya bentang ini ialah sebaik hidup dalam masyarakat berbagai budaya bukan merasaskan toleransi, tetapi sifat menghargai dan saling hormat menghormati. Dan stereotip yang tidak pernah diubah menyebabkan persepsi terhadap bangsa lain kekal, walaupun secara umumnya mereka tidak akan menyatakan nilai negatif dikaitkan dengan sesuatu bangsa itu secara terbuka. Kita perlu menanamkan semangat memahami kepelbagaian budaya, reformasi sistem pendidikan yang menggalakkan kepelbagaian budaya bagi melayapkan mitos stereotip etnik yang tertanam sejak dulu lagi. Sekian, terima kasih daripada saya, Akmalizan. Assalamualaikum.